A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia Tayalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Salam Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita afiat, keselamatan, kesejahteraan dan juga diterima ibadah kita, puasa kita. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah syukur di pagi Ramadan ini kita kembali dalam Tayalah Ustaz biar tahu jangan keliru untuk sama-sama kita mendiskusikan, membicarakan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini, iaitu puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Apakah yang dimaksudkan dengan perisai ataupun puasa sebagai perisai itu? InsyaAllah kita akan bahaskan panjang lebar, bicarakan pada pagi ini bersama bintang ilmuwan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas, selamat puasa, berseri-seri wajah. Masya-Allah. Seri puasa Ustaz. Seri puasa dalam bulan Ramadan kan. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi puasa itu perisai Ustaz. Ya. Banyak semestinya akan kita bicarakan. Betul. Dan kepada para penonton, sebagaimana biasa bagi yang menonton di TV3 dan juga TV9, pada pagi ini anda juga boleh mengikuti kami Ustaz, mengikuti kita di aplikasi Tonton dan juga di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang share atau kongsikan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dia sedekah bila bulan Ramadan ni dia lain sikit Ustaz. Jadi bila kita share tu ataupun kongsikan, kita juga akan menumpang saham pahala mereka yang menonton Ustaz, insya-Allah. Baik. Betul. Jadi panjang lebar Ustaz, puasa itu perisai sebagaimana biasa. Kita akan bicarakan terlebih dahulu mukadimah ataupun sebagai khulasah awal, apakah yang dimaksudkan sebagai puasa itu perisai. Saya serahkan kepada Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT pada pagi penuh keberkatan ini dalam bulan Ramadan. Nah, kita sedang menjalani ibadat kita berpuasa pada Allah SWT yang tidak kita lakukan melainkan semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah SWT, wajah Allah, pandangan Allah kepada kita. Nabi SAW menyebutkan, man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman, dan saya yakin kita berpuasa semata-mata kerana iman lah. Betul tak, Dak Yanas? Sembunyi, duduk sorang-sorang, tak minum air kan? Tak kan? Dia tak buat tu pasal apa? Pasal iman lah. Betul. Sebab bukan ada siapa tengok dia kan. Wahtisaban, kita tahu puasa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kecacatan, kita tak dapat melaksanakan ibadat kita, ibadat puasa kita dengan sempurna sebab kita bukan orang baik sebenarnya. Kita nak jadi baik ya kan. Baru belajar nak jadi baik, usaha dia baik. Sebab tu kita duduk dalam posisi puasa apa ni? Awam, puasa khususul khusus kan. Kita duduk peringkat puasa awam aja, tak duduk jack lebih-lebih lah. Memang kita duduk takat tu aja, puasa takat tahan diri daripada makan dan minum aja. Yang lain-lain mata pun susah nak jaga. Tapi itulah sekadarnya kita nak bagi pada Allah. Maka wahtisaban, kita harap sungguh-sungguh Allah pandang walaupun dengan penuh kecacatan dan penuh kecelaan. Maka apa kita akan dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita berpuasa ini, sallallahu alaihi wasallam, ada janji daripada Allah untuk orang yang berpuasa kerana dia, iaitulah untuk mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, dalam perjalanan kita nak dapat takwa dan pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan Allah, rahmat Allah melimpah kepada kita, maka di sana ada satu benda yang disebut sebagai perisai. Puasa ini jadi perisai kepada kita. Perisai apa tuan-tuan sekalian? Rasulullah Muhammad, perisai dalam kehidupan kita di dunia dan perisai dalam kehidupan kita di akhirat. Moga-moga sungguh apa yang kita lakukan dan kita bersungguh dalam kita mendapatkan memenuhi tuntutan kita untuk kita melaksanakan ibadat berpuasa dalam bulan Ramadan ini, kita mendapat takwa di sisi Allah dan kita mendapat pengampunan di sisi Allah yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah SWT. Itulah basic pada perbincangan kita. Hadis yang nak kita bincangkan pada pagi ini ialah Allahumma salli ala Muhammad, hadis tentang
puasa itu perisai. Nabi SAW menyebutkan daripada Iyath bin Qutaif radhiyallahu anhu, dia menyatakan aku telah bertemu dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu untuk melawatnya. Kemudian dia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang menginfakkan harta kesayangannya pada jalan Allah, maka dia akan mendapat ganjaran pahala 700 kali ganda. Siapa yang berinfak untuk dirinya atau keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri di jalanan, maka dia akan dibalas dengan setiap kebaikan itu 10 kali ganda. Puasa adalah perisai selagi dia tidak memusnahkannya. Sesiapa yang diuji oleh Allah dengan suatu ujian pada tubuhnya, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad, dan berkata Al-Arnud sanadnya hasan. Baik tuan-tuan, dalam hadis ini cerita tentang beberapa kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang orang yang menginfakkan harta kesayangannya ke jalan Allah SWT. Sesuai dengan ayat yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli summatin ma'atu habbah. Dengan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih yang tumbuh 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya 100 biji. Jadi maksud 1 kali ganda, 1 kali 700 kali ganda, itu infak yang kita berikan ke jalan Allah. Apa saja whatever infak lah. Nah, tambah bulan Ramadan, masya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bulan Ramadan setiap amalan kita digandakan 10 kali ganda lagi. Untuk amalan sunat seperti amalan fardu. Amalan fardu ganda pula 70 kali ganda. Sebab tu saya nak cadangkan kita tolong locate untuk kita bayar zakat tahunan kita pada bulan Ramadan. Sebab amalan fardu kita digandakan lagi dengan 70 kali ganda. Dah dapat 700 kali ganda untuk sedekah, ganda pula dengan gandaan-gandaan yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Itu infak. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang infak untuk dirinya atau keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri di jalan-jalan, setiap amalan kebaikan kita lakukan selain daripada infak, sedekah tadi ni, kita bagi baju raya ke anak-anak kita, jangan anggap tak ada apa-apa, Allah habislah duit ayah apa semua. Baju raya setahun sekali, saling semua beli ke anak-anak kita, beli kat ahli keluarga kita, beli barang-barang keperluan apa semua, pergi ziarah orang sakit, bahkan angkat satu benda yang menghalang laluan orang. Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat yang lain, ada orang yang Allah SWT bergelumang dengan nikmat dalam syurga hanya kerana satu amal yang dilakukan, mengangkat halangan pada laluan jalan orang mukmin. Kemudian dan setiap amal yang kita lakukan itu digandakan oleh 10 kali ganda. Ini minimum gandaan pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW sambung, puasa itu perisai. Puasa itu perisai selagi dia tidak memusnahkannya. Ini maksud dia melakukan suatu perkara yang menyebabkan hilangnya ataupun tak sahnya puasanya dan sebagainya. Siapa yang diuji oleh Allah dengan satu ujian pada tubuhnya, maka itu menjadi penghapus dosa untuknya. Dengan maksud kalau kita melalui apa-apa ujian, sakit, apa-apa cabaran dan ujian dalam kehidupan kita, sudah pasti di sana ada pengampunan dosa yang telah Allah tentukan untuk dia. Perbincangan kita khusus spesifik tentang puasa itu perisai, insya-Allah itulah mukadimahnya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Rumpun pandan di sisi halia, mekar berseri, mawar hiasan. Bulan Ramadan, bulan mulia, hadir menguji kesabaran insan. Insya-Allah akan kita ikuti kupasan ataupun lanjutan untuk puasa itu perisai. Banyak lagi akan kita kongsikan bersama dengan bintang ilmuwan kita, Fadhil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Terus kekal bersama Tayana Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, pagi Ramadan ini terus kita sama-sama dalam majlis ilmu dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati program kita, majlis kita pada pagi ini, kerana kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil, bintang ilmuwan kita, Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Dan Al-Fadhil Ustaz, tadi Ustaz dah bacakan hadis Nabi SAW, dan kita nak ikuti lanjutan yang kata puasa itu perisai ni. Apakah yang diertikan dengan perisai itu, Ustaz? Mungkin boleh Ustaz jelaskan dengan lebih lanjut, insya-Allah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tawalla. Tuan-tuan, saya nak minta, sebelum saya nak jawab ni, saya nak minta satu boleh tak? Tuan-tuan yang tengok live kita pada pagi ini,
Mari kita rebut pahala bersedekah dengan kita kongsikan live ini. Kita ajak kawan-kawan kita, tuan-tuan tolong klik butang share seandainya tuan-tuan menyaksikan dekat Facebook, sebab kita nak tumpang ganjaran pahala orang yang mengikuti Said Muhammad pengajian ilmu. Kita dah dapat pahala ni, kita nak bagi orang lain pun tumpang dapat pahala sama macam mana kita. Dan Nabi kata apa, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Berapa ramai orang yang akan dapat manfaat, itulah habuan yang tentu akan dapat, insya-Allah. Jadi ringankan jari tuan-tuan, niat sedekah untuk klik butang share sebanyak-banyaknya pagi ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, apa maksud perisai? Junnah ataupun perisai. Salih Muhammad, Nabi SAW sebut dalam hadis tu, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Eloklah boleh ambil pada bahagian tu hafal hadis. Hafal hadis tak? Apa hadis hang hafal? As-siyamu junnah. Cukup puasa itu perisai. Dah dapat dah satu hadis kita pada pagi ini, insya-Allah. Dengan maksud jadi perisai di dunia hingga akhirat. Tuan-tuan boleh buat catatan elok-elok sebab kita nak bincang detail tentang apa yang dimaksudkan dengan perisai itu. Kalau di dunia ini dia akan menjadi pelindung untuk menghalang dia daripada godaan syahwat yang terlarang ketika dia sedang berpuasa. Sebab tu orang yang Allahumma salli Muhammad, tak boleh bagi orang yang berpuasa sebagai contohnya menginaya diri dia sendiri dengan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia mengundang dosa pada dia. Salli Muhammad, kalau ada benda yang dia nak berhadapan dengan situasi yang boleh menyebabkan pahala puasanya berkurangan, dia boleh sebut sungguhnya aku berpuasa. Adapun dekat akhirat nanti dia akan jadi perisai daripada api neraka. Saya cuma akan melindungi dia, menghalangi dia daripada api neraka pada hari kiamat. Demikian yang disebutkan oleh ulama. Baik tuan-tuan, nombor 1. Puasa perisai daripada api neraka. Kata Nabi SAW, ma min abdin yasumu yawma fi sabilillah, sallallahu alaihi wasallam, yawman fi sabilillah illa ba'idallahu bidzalika wajhu anin nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan dia, yakni kerana puasanya, sallallahu alaihi wasallam, daripada neraka sejauh 70 kharifan, musim ataupun 70 tahun. Berbagai pendapat ulama tentang keadaan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, qala Rabbuna azza wa jal as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih. Kata Nabi SAW, Tuhan kita azza wa jal berfirman, puasa adalah perisai dan dengannya seorang hamba membentengi dirinya daripada api neraka, dan puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas sesukaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad. Dan ada beberapa hadis yang lain menceritakan tentang puasa menjadi perisai daripada api neraka. Yang kedua, puasa menjadi perisai daripada kita berbuat dosa. Nabi SAW menyebutkan wasiyamu junnah wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yathkhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai. Jika seorang daripada kamu sedang berpuasa, nombor 1, janganlah berkata keji. Nombor 1, Nabi SAW sebut, jangan duk cakap benda-benda tak elok. Jadi puasa tu jadi halang kita daripada kita bercakap benda-benda yang tak elok. Ataupun dia memaki hamun. Salih Muhammad berteriak-teriak bercakap dengan begitu perkataan yang kuat. Itu pesan Nabi SAW. Jadi bila kita puasa, sebenarnya dia jadi halang kita daripada kita buat benda tu. Dan kalau ada orang yang mencercanya ataupun ada orang yang cuba untuk perang dia, maka katalah sungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang yang berpuasa. Kalau tengah drive tak, biasa cabaran ni kat dalam raya. Macam mana tak? Nak beritahu saya puasa lah. Macam mana dia? Sebenarnya kita cakap kita puasa tu bukan cakap ke orang. Kita tunggu, sesungguhnya aku berpuasa. Ingat kau tu boleh insaf, ya Allah, minta maaf lah aku puasa. Tak, sebenarnya bagi tahu aku puasa tu pada diri kita sendiri. Aku tak boleh buat tindakan selebihnya sebab aku sedang berpuasa. Aku kena jaga tingkah lakuku sebab aku sedang berpuasa. Aku kena jaga perkataanku sedang aku sedang berpuasa. Mungkin pada waktu ni, bulan puasa ni, dia ada satu dia panggil apa, Allahumma salli unplug.
unplug kita daripada media-media ataupun sosial yang melarakan kita. Ataupun lagi yang boleh menyebabkan kita bercakap satu benda yang tak sepatutnya kita bercakap. Kan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, jadi kalau sebut junnah ini, dia satu keadaan yang perisai yang membenteng, yang melindungi seseorang. Macam mana perisai yang digunakan waktu dalam peperangan lah. Ada perisai itu kan, ada dia panggil shield tu. Macam itulah keadaan puasa menjaga orang yang pelakunya itu daripada kemaksiatan waktu hidup dekat dunia. Dan Allah Muhammad dia akan melindungi dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ajak dan paksa diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Don't always put the blame on syaitan lah, lebih kurang gitu. Syaitan je. Pasal apa hang buat ni syaitan lah ajak aku. Pasal apa hang buat ni syaitan lah duk suruh aku. Padahal syaitan tak suruh dia pun. Yang duk teringin nak buat tu diri dia sendiri. Bayang ingat nanti bila Allah Muhammad duduk di dalam di padang mahsyar nanti, syaitan pun akan berlepas diri dengan orang-orang yang sentiasa Sayyidina Muhammad dia panggil apa, sentiasa melayan kehendak keinginan nafsu dia untuk melakukan kemaksiatan. Wallahu alam. Pepatah orang putih dia pernah sebut, ustaz pun cakap kampung saya pun nak kena keluar juga kan. Bad habit never die. Oh, bad habit never die. InsyaAllah kita kunci dulu perkataan tu, Ustaz. Kerana kita nak berehat seketika. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk kita pada pagi puasa ataupun Ramadan ini. Puasa itu perisai. Terus kekal bersama Tak Elak Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, Tak Elak Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama-sama dengan Al-Fadhil bintang ilmuwan kita Ustaz Haji Jafri Abu Bakar, dan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz. Tadi panjang lebar kita bicarakan terutamanya hadis yang Ustaz dah sebut tentang puasa itu perisai. Kita nak sambung lagi Ustaz. Berkenaan dengan yang kata puasa itu perisai. Ya, memang perisai, cuma ada satu persoalan juga Ustaz. Yang mana acap kali berlaku walaupun Ramadan, pendustaan, penipuan, kebohongan tu masih lagi berlaku Ustaz. Antaranya menipu dalam perniagaan dan sebagainya. Ini masih berlaku. Dan bagaimana Ustaz mungkin tips untuk kita mendidik masyarakat agar tidak terlibat dalam penipuan ataupun kebohongan ini, terutama di bulan yang penuh dengan keberkatan ini Ustaz? Bersatunya kita kena ingat bahawa Sayyidina Muhammad, kesinambungan daripada perbincangan kita yang sebelum tadi ni tentang pasal apa kita masih melakukan kemaksiatan dalam bulan Ramadan. Saya memetik perkataan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia berkata sallallahu alaihi Muhammad tentang ayat yang kita baca tadi ni, bagaimana syaitan akan berlepas diri kepada manusia nanti di yaumul qiyamah. Dia kata Allah Muhammad dia sebut syaitan yang menjadi qarin manusia berkata berkait dengan manusia yang kafir dengan maksud untuk berlepas diri daripadanya. Wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya atau menjatuhkannya ke dalam kesesatan. Tapi dia sendiri yang sesat. Dia sendiri yang memilih kebatilan. Dia sendiri angkuh terhadap kebenaran. Dan dia sendiri yang jauh daripada kebenaran. Bukan aku, dia yang buat. Dan kata syaitan, ketika aku mengajaknya, dia terus menerima ajakanku. Seandainya dia termasuk hamba-Mu yang ikhlas, tentu aku tidak akan mampu untuk memujuknya. Itu yang disyarahkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis tentang masih ada orang yang bercakap bahawa sebenarnya Allah tak berhajat sebenarnya kepada orang yang dia panggil qaul zur, bercakap perkataan-perkataan dusta. Nabi kata apa? Allah SWT, "Mallam yada' qaul zur." Siapa yang mengeluarkan, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Dan Allah SWT Muhammad wa amala bih, dan subhanallah Muhammad, dan beramal dengan percakapan dusta ini dengan maksud perbanyakkan pembohongan dan sebagainya, maka kata Nabi SAW, Allah falaisa lillah, ya saya Allah tidak akan falaisa lillah hajatun, dan Allah tidak akan berhajat kepada apa ni Sallallahu Muhammad ta'amuhu wa syarabuhu, Allah tidak berhajat kepada makan dan
Falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amatun wa syarabatun. Sungguhnya Allah tidak sallallahu alaihi Muhammad berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum dia. Nabi SAW sebut tentang perkataan-perkataan buruk ni. Tuan-tuan, dia antara perkara yang sangat-sangat Allah larang ketika kita berada dalam keadaan berpuasa ialah orang yang bercakap keji. Dalam hadis ni sebut spesifik tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dahlah bercakap keji, lepas tu bercakap bohong pula sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tahu tak Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Rasulullah menyebutkan tidak lurus iman seseorang hamba itu sehinggalah lurus hati dia. Tidak akan lurus hati seseorang hamba tu sehingga lurus lidah dia. Yang menjadi punca kepada hati seseorang itu tidak lurus ialah daripada lidah dia. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, bila masuk saja waktu pagi, kata Nabi SAW, maka setiap anggota tubuhnya akan tunduk pi dekat lidah, lalu berkata kepada lidah, bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya kami bergantung kepada kamu, kata lidah. Kalau kamu lurus, maka kami pun lurus. Kalau kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Tuan-tuan tengok ni, betapa lidah ni main peranan dalam pembentukan karakter dan akhlak peribadi kita ni. Macam mana jadi macam tu, tuan-tuan? Tuan-tuan, setiap kali kalau tangan kita melakukan kesilapan, siapa yang tolong perbetulkan kesilapan yang dilakukan oleh tangan untuk justify kesilapan tersebut? Lidah. Lidah akan cari begitu helah, macam-macam helah nak betulkan tindakan tangan yang salah tu. Dia panggil menegakkan benang yang salah. Yang basah. Yang basah. End up-nya, tangan kita akan terus melakukan kesalahan sebab dia tahu lidah akan sentiasa berbohong untuk memperbetulkan tindakan tangan tu. Kaki kita pi ke satu-satu tempat, buat apa-apa kesalahan, lidah akan terus sahaja berusaha untuk cover up dengan menghiasi dengan berbagai-bagai cerita-cerita yang indah untuk tutup perjalanan kaki kita tu ke arah maksiat. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dirinya sudah terbiasa diselamatkan oleh lidah atas perbuatan yang tidak lurus itu. Tu kepentingan lidah, tuan-tuan. Lidah inilah selalu yang akan menyebabkan seorang itu jadi rosak atau jadi baik. Dia duk bergantung tentang lidah. Dan lidah ini dia berpunca daripada hati. Nak hati jadi elok, maka lidah tu kena betul. Tuan-tuan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, 4 perkara yang menyebabkan kusam pada wajah. Tengok wajah Da'i Anas berseri-seri je. Alhamdulillah. Berkat Ramadan. Berkat Ramadan, berkat touch-up dengan spotlight sekali. Spotlight sekali. Nur, ada nur. Ada nur. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan. Pasal apa wajah manusia dikusam? Kusam ni bukan maksud dia boleh touch-up begitu cantik dan sebagainya. Tetapi hilangnya nur. Kata Imam Syafi'i 4 perkara. Tuan-tuan tolong buat catatan ni dulu. Jangan buat 4 perkara ni. Allah selamat. Nombor 1, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ialah lidah yang suka berbohong. Allahu Akbar. Yang kedua, sedikit rasa malu. Yang ketiga, suka berbuat dosa. Dan yang keempat, bertanya melulu yang hanya menunjukkan kebodohan yang teramat sangat. Allahu Akbar. Ni 4 benda. Tuan-tuan nak tengok orang ni, Salih Muhammad, bila dia suka bercakap bohong, Allah akan cabut nur pada wajah dia. Nabi SAW paling benci kepada orang yang cakap bohong. Nabi SAW pernah berjumpa dengan seorang yang pernah menipu depan Nabi SAW. Kemudian Nabi berjumpa dan Nabi SAW dah mula tak pandang wajah dia. Sebab Nabi tak suka sangat kepada orang yang menipu. Jadi tuan-tuan, macam mana cara untuk kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita nak didik diri kita dan keluarga kita untuk meninggalkan percakapan berbohong ni, tuan-tuan. Yang pertamanya, salli ala Muhammad, kita kena mula daripada rumah. Mula daripada rumah. Mak ayah kena tunjuk contoh yang baik. Bercakap benar, salli ala Muhammad, mewujudkan persekitaran yang baik dan harmoni. Dia panggil apa? Bi'ah salihah. Bi'ah salihah. Kena ada. Tuan-tuan, lebih baik tak bercakap daripada kita cakap bohong kadang-kadang kan. Kadang nak twist words. Nak menutup benda-benda tu, kita bohong ni dia berantai, Anas. Dia menormalisasikan kebohongan. Itu lagi dahsyat dah. Menormalisasi. Kita start satu bohong, dia akan beringkai dengan bohong yang lain. Contoh kan kita, pasal apa tak pergi kuliah semalam?
nak buang pak tu, mana duduk tengok TV. Cakap tak sihat lah. Ada orang main rumah. Main rumah. Oh, siapa main rumah? Dia jadi bohong. Siapa? Oh, anak saudara main rumah. Dua ada bohong. Padahal anak saudara tak ada kan. Oh, daripada mana dia? Allah. Nak bohong lah. Daripada Johor. Dah 3 dah bohong. Kalau aku pun dekat Johor. Johor tak mana? Oh, Batu Pahat dah 4 dah bohong. Dia akan berantai tau. Dia akan berantai. Start dari satu bohong, dia akan jadi berantai kepada pembohongan yang berikutnya. Sebab tu jaga di rumah ni tuan-tuan, ibu ayah kena main peranan, elakkan daripada berbohong, sebab end up-nya bohong ni akan terbongkar. Dan bila terbongkar, dia akan bawa keadaan yang tak elok. Yang keduanya tuan-tuan, Rasulullah Muhammad, kita sentiasa menghargai kejujuran orang. Anak kita ke, pasangan hidup kita kan, orang yang rapat dengan kita ke, Rasulullah Muhammad bila dia melakukan kesalahan, kemudian dia berlaku jujur dengan kesalahan tu, kita appreciate dia. Kadang-kadang anak-anak kita tak berani nak mengaku dia buat salah, pasal hukuman yang akan bagi, hampa mengaku cepat. Siapa yang buat ni? Hampa mengaku cepat. Dia tahu kalau dia kena, dia mengaku, end up-nya dia akan kena. So dia nak mengaku tak? Dia tak akan mengaku sampai bila. Cuba kadang-kadang dia ada beza di antara mistake. Nabi SAW sebutkan, Allahumma salli Muhammad, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam mesti melakukan khata'. Ni maksud apa? Salah. Khairun qata'in tawabin. Orang yang paling baik daripada kalangan orang yang melakukan kesalahan ni adalah orang yang bertaubat. Bila sebut mistake ni, kesalahan ni adalah suatu benda yang unintentionally done, benda yang tidak disengaja akan berlaku. Dan waktu tu kalau dia saya mau minta maaf, saya tak sengaja, tiba-tiba pasu ni pecah. Cuba in a way, dalam satu arah, satu segi yang lain, kita menghargai kejujuran dia dalam dia mengaku akan kesalahan dia. Itu macam mana kita nak buat? Yang tu kena pergi belajar dengan psikologis lah. Words yang kita patut guna, tapi dalam words yang tetap kita tak boleh lah macam siapa mengaku salah mau bagi RM1. Siapa mengaku salah, end up semua mengaku salah, dan dia dapat, dan dia akhirnya dia akan mengulang-ulang melakukan kesalahan tersebut. Tak boleh macam tu. Tapi dia kena cara tu, sebagainya saya semua. Jadi tuan-tuan, antara lain ialah kita dengan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Macam mana cara dia? Ihsan. Kunci dia ialah ihsan. Nak keluarkan diri kita daripada bercakap bohong, jangan bercakap bohong, kuncilah ihsan. Apa maksud kunci ihsan ni? Ihsan ni apa? Kita meletakkan diri kita pada sisi orang tu. Kita suka tak kalau kita dibohong? Kita suka tak kalau orang cakap tak betul dengan kita? Kita suka tak kalau orang menepelit, orang menipu? Kita tak suka. Maka kita jangan buat benda yang sama. Letak dalam hati sungguh-sungguh, Allah tak suka orang bohong. Nabi SAW tak suka orang bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong tinggalkan perbuatan yang namanya berbohong ni, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bohong ni macam bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Apa kata Nabi SAW? Apabila seorang hamba berdusta dengan satu pembohongan, satu pendustaan, maka malaikat akan melarikan dirinya daripada sejauh 1 mil, 1 batu, lantaran bau busuknya perkataan bohong tersebut. Agaknya busuk lagu mana kita ni nak? Tak boleh bayang, Ustaz. Tak boleh bayang. Tiap hari banyak bohong yang kita cakap. Agaknya malaikat duduk jauh mana pada kita, tak sanggup duduk pada kita ni. Sebab apa? Busuknya perkataan-perkataan bohong yang keluar daripada mulut kita. Wallahu a'lam. Baik, dan bila sebut tentang bohong dia, Ustaz, dan juga para penonton, kita sering mendengar tentang ataupun istilah bohong sunat. Dia tak ada bohong wajib, bohong sunat. Dan mungkin Ustaz boleh perincikan, adakah terdapat bohong ataupun penipuan yang dibenarkan dalam Islam, dan bagaimana situasi tersebut? InsyaAllah akan kita kongsikan selepas ini. Kita simpan terlebih dahulu soalan itu. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Dan kita masih lagi berada dalam suasana Ramadan Al-Mubarak, bulan yang disebutkan, digambarkan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Rahmah. Banyak nama ni, nanti insya-Allah Ustaz akan jelaskan. Dan kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar selaku bintang ilmuwan kita, untuk kita meneruskan diskusi perbincangan topik kita, puasa itu perisai. Ustaz, jadi puasa itu perisai. Dan sekali lagi Ustaz, kita ucap terima kasih kepada para penonton
yang sudi untuk menyahut kempen Ustaz Jafri Abu Bakar, iaitu tekan butang share Ustaz. Tekan butang share, niat sedekah. Niat sedekah Ustaz, insya-Allah. Baik. Jadi Ustaz, tadi kita cerita tentang bohong ataupun penipuan, al-kadhibu kan Ustaz dalam bahasa Arabnya begitulah. Jadi bohong ni ada istilah yang kata bohong sunat, ataupun adakah boleh kita melakukan kebohongan atas alasan-alasan yang tertentu, dan bagaimana perinciannya Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bohong ni satu benda yang cakap tak betul lah maksudnya. Saya Muhammad, kalau benda tu A, dia cakap B. Tapi dengan intention, dengan niat dia tertentu lah. In basic, secara asas dia, kalau bohong itu, Salih Muhammad, terkait dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, dengan tujuan dia untuk menipu, maka hukumnya haram. Tapi kadang-kadang boleh jadi wajib juga, Anas. Bila contohnya ada seorang yang mulia sebagai contoh, seorang yang dia tahu akan kebenarannya, tiba-tiba ada orang cuba untuk membunuh dia, dan usaha kita untuk menjaga nyawa dia, begitu kita menipu. Dia tak ada kat sini, dia tak tahu, saya tak nampak dia kat mana, padahal kita sembunyikan dia sebab kita tahu orang yang zalim itu dalam usaha untuk membunuh. Sebagai contoh kan, untuk memelihara nyawa dan sebagainya. Jadi bergantung kepada niat dan tujuan dia melakukan tersebut. Cuma Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis tentang dusta yang diharuskan, dusta yang dibenarkan. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW ada 3 perkara, kata Nabi SAW, yang boleh seorang itu berbohong. 3 nah. Nombor 1, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah berbohong dalam peperangan. Telah dihalalkan, mana dia? Dia macam strategi lah, macam taktikal peperangan. Taktikal peperangan. Nombor 1, dalam peperangan diharuskan ataupun dibolehkan untuk berperang. Pergi menyelinap masuk, ada kes orang sahabat Nabi SAW, waktu dia buat cek master, seorang-seorang tu dia masuk celah-celah tu. Menyamak duduk dalam gelap kan. Kamu siapa? Waktu tu kena jawab siapa. Dia tak sempat jawab siapa, dia kamu siapa? Dia tanya orang sebelah. Dia taktikal dalam peperangan untuk Islam, untuk memenangkan Islam, maka dibenarkan pada syarak. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Bahkan mereka reka perkataan-perkataan yang baik pada mereka. Yuslihu bainan nas, kata Nabi SAW. Tidaklah dikira sebagai dia seorang pendusta. Seorang yang berusaha untuk mendamaikan di antara dua pihak. Hang dengan Din tu macam mana? Dia kata, aku sampailah ni aku simpan dendam dalam hati dia. Aku tak jumpa dia aja. Kalau aku jumpa dia, siap dia macam ni. Dia kata, aku baru jumpa dia. Jumpa dia? Dia akan salam kat hang. Dia akan salam kat aku? Pasal apa? Tak tahu, dia dah mengaku kesalahan dia. Dia tahu, kata dia buat salah kat hang. Dia minta maaf sungguh-sungguh. Dia segan nak jumpa, dia malu nak jumpa hang. Pasal dia malulah atas salah apa dia buat. Jadi dia sampaikan salam kat hang. Betul ke ni? Betul. Akhirnya dia mengaku kat salah dia. Tak apalah, hang maafkanlah dia. Tak apa, aku maafkan dia. Habis pergi jumpa dengan Din pula. Din, hang dengan Mat tu macam mana? Aku tak boleh dengan dia. Hantar aku baru jumpa dia tadi. Dia minta maaf dengan hang, dia mengaku salah dia apa. Dia sebenarnya dia kat belakang hang, dia puji hang komen. Betul kalau begitu? Betul. Akhirnya dia mengaku juga salah dia. Kan jadi baik tu kan? Lala sekali dua-dua orang jumpa. Lala dia pergi market jumpa dua-dua orang. Pergi market jumpa dua-dua orang. Dan Din pun kata kat Ahmad, akhirnya hang mengaku juga salah hang lah. Bila masa aku mengaku salah? Ya Allah. Dia bergaduh pula kat market kan. Tapi usaha dia ni untuk mendamaikan itu dah dapat pahala dari sisi Allah. Kan? Dan dia tidak dikira sebagai berbohong. Yang ketiga, bohong Salih Muhammad dalam keadaan si suami bercakap yang tidak benar kepada si isteri, ataupun isteri tidak bercakap tidak benar pada suami dalam keadaan mendamaikan ataupun unsur menjaga keharmonian rumah tangga. Tapi dia panggil apa, jangan salah guna perkataan ni. Kadang-kadang ada benda sebagai contohnya dari Anas. Mungkin dalam kehidupan kita dulu-dulu mungkin kita pernah terjebak dengan benda perkara-perkara hitam dalam kehidupan kita. So, bila berkahwin, tak payahlah semuanya nak diceritakan pada pasangan hidup kita untuk menjaga keharmonian tu. Abang dulu sebelum saya, ada tak siapa-siapa yang jadi boyfriend, girlfriend? Tak ada lah abang.
tak pernah nampak siapa. Oh, Saat-saat ni ayat tu. ayat power lah kan. Cayak lah orang Saya tu. kena belajar dengan Ustaz. Jauh begini. Lepas tu tanya pula, bagaimana pula dengan Adinda? Siapakah? Kakanda. Dia dulu dia tanya kan. Lepas tu yang perempuan ni pula, 1, 2, Udah kira lah. 3, lebih kurang 6 Jeffrey. Allah Akbar. Abang minta maaf bang, saya dulu pernah terjebak dalam perkara-perkara. Tak payah. Ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita untuk menjaga keharmonian dalam rumah tangga. Tetapi jangan saja buat salah untuk merosakkan rumah tangga dengan melakukan kemaksiatan di belakang, dengan buat benda-benda yang tak baik. Kemudian guna alasan ni, aku berbohong ni untuk menjaga keharmonian rumah tangga, padahal dia melakukan kemaksiatan. Ya. Jangan buat yang macam tu. Maksudnya dalam untuk menjaga, sebagai contoh yang lain ulama buat. Masak sedap tak ni? Ya Allah sedapnya subhanallah, tapi masin. Contoh kan. Nak jaga hati. Nak jaga hati. Oh sedapnya subhanallah. Saya cakap, betul bang sedap ni? Sedaplah. InsyaAllah. Esok dia ulang resepi yang sama, 2 seminggu tu masin je. Allah, betul masuk hospital dah. Dia darah tinggi. Put in the words untuk kita menghargai pasangan hidup kita. Syed Muhammad untuk menghargai masakan dia kan sebagainya. Itu disebut bohong-bohong yang kita kalau salah sikit, ni apa lori gula terbalik ke? Manis nak abang potong kaki ke? Letak guna words yang baik-baik untuk menghargai pasangan kita. Dan subhanallah Syed Muhammad, berbohong yang demikian itu diharuskan pada syarak untuk menjaga keharmonian dalam rumah tangga. Tetapi lagi sekali saya sebut tadi, jangan gunakan alasan ini untuk melakukan kemaksiatan atau menzalimi pasangan hidup kita dan menggunakan alasan boleh berbohong untuk menjaga keharmonian rumah tangga dalam keadaan niat dia untuk menzalimi pasangan hidup dia, yang tu tak dibenarkan. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Dia tanya, bang saya hari ni cantik tak? Awak setiap hari cantik tak? Aduh. Kan? Padahal dekat dalam hati punya lah, lama dengan budak sejuk semua kan. Contoh, ni cerita kat Afrika tak? Baik. Dia buat lagu tu? Tak ada Ustaz. So far Alhamdulillah tak. Baik Ustaz. Seterusnya Ustaz, kita nak raikan lagi soalan dan berkaitan dengan orang kata apa, perisai Ramadan ataupun puasa sebagai perisai ni. Kadang-kadang benda yang kita halal lakukan di luar Ramadan, tetapi bila masuk Ramadan haram untuk kita lakukan, iaitu antaranya makan minum dan salah satunya juga ialah hubungan suami dan juga isteri. Jadi terkadang bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, mungkin ada hukum di sana yang dibicarakan ataupun dibahaskan berkenaan dengan mereka yang melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, sungguh kata Da'i Anas tadi ni, ada benda yang halal untuk kita lakukan tapi diharamkan kepada kita untuk kita lakukan ketika kita berpuasa. Salah satunya ialah makan dan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum sebab dia tuntutan daripada berpuasa. Yang keduanya, tidak dibenarkan kepada kita untuk Allah SWT melakukan hubungan dengan suami isteri pada siang hari. Allah sebut hubungan kelamin. Allah sebut dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan buat kamu pada malam hari puasa itu untuk bersama dengan isteri kamu. Nah, Sayyid Muhammad. Jadi Allah sebut dalam tu halal pada waktu malam. Dengan maksud 2 perkara lah. Cara nak faham dia mantuk, iaitu satu perkataan yang dituturkan, satu lagi dia panggil mafhum, satu perkataan yang difahami daripada ayat dituturkan. Jadi kalau sebut tadi halalnya sebelah malam. Jadi yang kita mafhum daripada ayat itu ialah yang tak bolehnya daripada sebelah siang. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi subhanallah. Tapi kalau benda tu berlaku sebelah malam tetapi tak sempat untuk dia mandi wajib. Dia contoh dia Ustaz Muhammad, dia bersama dengan isteri dia malam, tiba-tiba tertidur. Dia tidur, sedang-sedang dah masuk subuh dah, masuk dah waktu puasa dah. Adakah perlu dia bayar kafarah ataupun dia dirab dosa? Tak, jawapan dia. Dia mandi wajib, kemudian dia teruskan saja untuk dia berpuasa sebab perkara itu berlaku pada sebelah malam. Dan ni tolong clear siap-siap. Jangan duduk jadi confused dah dekat perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bersetubuh dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan termasuk daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu nombor 1. Kalau bersetubuh tu sahaja dah menjadi penyebab kepada batalnya puasa. Macam makan saja makan pun batal puasa. Nah, salli Muhammad. Jadi subhanallah,
Dan kalau dia sengaja buat, maka ijma' ulama' menyebutkan bahawa salih alaihi Muhammad, dia perlu membayar kafarah. Dan dia juga perlu menggantikan puasanya. Tetapi seandainya dia tidak sengaja melakukannya, lupa sungguh kata puasa, baru kahwin terlupa. dia selalu confuse hari pertama Ramadan kot kan. Betul tak? Hari pertama Ramadan. Kita pun jangan main-main Ustaz duk pergi ceramah kan. Kuliah subuh pagi tu bagus punya. Ayak ni semalam punya kuliah maghrib, dia pun tinggal kat atas meja. Dia tak angkat itu. Tak angkat. Kita pun salih Muhammad. Demikian kuliah subuh saya pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gok-gok telan. Geng kat bawah tu biar betul Ustaz ni tak puasa. Tak sengaja maka tak membatalkan puasa. Tak sengaja bersetubuh pada bulan Ramadan, dia hanya perlu untuk qada puasanya, tetapi dia tidak perlu untuk membayar kafarah. Dia tak perlu kepada kafarah. Demikian juga orang yang tak menyedari dirinya berpuasa, dia mengetahui perbuatannya itu haram dan saya cuma bukan dalam keadaan yang musafir diberikan keringanan, maka kalau dia buat yang tu, dia tahu kata dia sedang puasa, dia tidak bermusafir, dia Allah SWT tahu kata perbuatan dia haram, maka diwajibkan kafarah. Tapi kalau dia terlupa dia sedang puasa, dia jahil tentang haramnya Ustaz Muhammad, dan dia sengaja membatalkan puasa selain daripada persetubuhan, maksudnya dia makan dulu ataupun dia bermusafir, maka dia hanya perlu qada saja tanpa perlu dia kafarah. Tapi Allah Muhammad, apa kafarah dia? Yang ni kena tunggu. InsyaAllah. Kita simpan dulu untuk perincian kafarah itu. Semestinya ada yang tertanya-tanya apakah denda yang dikenakan. Kita akan sambung selepas ini di TV9. Kerana kita nak tamat siaran di TV3. Ikuti lanjutannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anggerik desa tepian telaga rimbun redup pohon meranti. Sebulan berpuasa, berlapar dahaga, nikmat hidup Allah berkati. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran di TV9 dan kita masih lagi berbicara topik puasa itu perisai bersama dengan bintang ilmuwan kita Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Dan Fadil Ustaz, sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton atas kesudian untuk setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudi untuk tekan butang kongsi, share di Facebook. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kebaikan kepada kita insya-Allah. Baik Ustaz, di pagi Ramadan ni kita nak sambung lagi Ustaz tentang hukuman ataupun denda. Kan? Jadi denda ataupun kafarah yang dikenakan bagi mereka yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari pada bulan Ramadan. Fadil Ustaz. Jagalah nak kita pesan kita jaga sebab berat, isunya berat. Jangan ambil ringan. Benda-benda berat tolong jangan ambil ringan. Nah, kalau ada pasangan hidup kita, bahkan yang kita risaukan ialah Salih Muhammad yang belum berkahwin, dengan isu-isu yang berkaitan, dia rasa alang-alang, gitu. Tolong tuan-tuan, saya minta tolong saya sangat. Jangan ambil ringan benda ini sebab hukuman dia berat. Kalau seorang yang disebut sebagai bersetubuh dengan pasangan dia pada siang hari dalam bulan Ramadan, yang pertamanya ialah dia perlu merdekakan hamba. Hamba sahaya yang beragama Islam ataupun lelaki ataupun perempuan. Cumanya kita bila bincang tentang hamba ni dah selesailah, tak ada isu dah sekarang ni sebab kita dah tak ada hamba dah. Cuma waktu tu proses dia ialah bagaimana Nabi SAW nak encourage masyarakat untuk membebaskan hamba. So banyak kafarah-kafarah yang terkait dengan hamba. Dan Nabi SAW cerita tentang kelebihan-kelebihan membebaskan hamba dan sebagainya lah. Kalau tak mampu, tuan-tuan ingatlah, dia tertib. Kafarah yang wajib secara tertib dan tak boleh pergi ke seterusnya, melainkan dia tak mampu untuk melakukan yang sebelum dia. Dia bukan boleh, ops ni bukan pilihan ni. Kalau dia tak mampu yang tu, memang tak ada lah yang ni. Dia pergi pada yang kedua. Yang kedua, sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tuan-tuan, straight tau.
Straight tau. Puasa dah 40 hari. Tahu-tahu dia tinggal puasa 1 hari. Dia kena restart balik daripada awal. Kena ulang semula daripada awal. Sempurnakan 60 hari ataupun 2 bulan itu secara sempurna. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat? Tak rasa tak boleh buat, jangan cari pasal. Allahuakbar. Itu je ubat dia, tak? Jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Dan kalau tuan-tuan mampu untuk berpuasa, tuan-tuan tak boleh nak opt yang third tau, yang ketiga tau. Kita apa-apa halangan kita tak berpuasa. Kalau tuan-tuan sakit, okey tak apa tuan-tuan halangan. Tuan-tuan nak musafir, tuan-tuan ada benda yang boleh menyebabkan tuan-tuan tak berpuasa. Tak apa, maksudnya tuan-tuan tak mampu nak buat 22 bulan tu. Ada rukhsah kan? Ada rukhsah. Tapi kalau tuan-tuan tak ada alasan tu, tuan-tuan kena buat yang 60 hari ni, tuan-tuan tak boleh nak opt. Sebab tu dia sebut jangan main-main. Nombor 3. Kalau tak mampu yang tu, barulah dia memberi makan 60 orang miskin, setiap orang secupak makanan kebiasaan untuk orang negeri tu. Cupak ni kita buat calculation lebih kurang 60 gram. Kalau beras tu saja lebih kurang mungkin separuh daripada kilo satu. Kalau 1 kilo beras itu 1 kilo beras itu RM3 kata. So kurang sikit daripada RM3 itulah. So kali dengan 60 orang. Itulah keadaan dia orang yang disebut sebagai kafarah, tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan persoalan dia, salih somat, dia terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW yang agak panjang lah. Allahumma salli somat. Jadi siapa yang nak kena kafarah ni? Siapa yang nak kena kafarah 60 hari ke? Bebas hamba ke? Ataupun bagi makan ni? Siapa yang kena kafarah ni? Yang kena kafarah ni pada mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah pada lelaki. Orang lelaki-lelaki. Suami yang berjimat sahaja dan tidak diwajibkan kepada wanita ataupun isteri yang disetubuhinya sekalipun mereka berpuasa. Demikian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun di sana ada juga pendapat yang di kalangan ulama yang menyatakan isteri yang berjimat pada siang hari dalam bulan Ramadan secara sukarela, dia juga turut dikenakan kafarah. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Cuma kita pegang dengan mazhab Syafi'i, orang lelaki sahaja yang akan dikenakan kafarah saya cuma kerana bersetubuh pada bulan Ramadan pada siang hari. Wallahu a'lam. Jangan berhenti bersetubuh pada bulan Ramadan saja. Allahu akbar. Jadi itu keadaannya. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat di dalam bulan Ramadan. Walaupun ianya halal di luar bulan Ramadan, tetapi ia mungkin haram di dalam siang hari pada bulan Ramadan. Malam, insya-Allah Ustaz. Macam biasa Ustaz. Betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ataupun perintahkan kepada kita untuk kita memelihara diri kita. Ada hikmah dia Ustaz untuk mendisiplinkan diri kita dan juga ada kebaikan untuk kita bersama insya-Allah. Baik Ustaz. Seterusnya para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang berkaitan dengan puasa wisal pula Ustaz. Puasa yang berterusan. Kadang-kadang ada orang ni dia semangat Ustaz. Semangat dia lain macam. Semangat Ramadan tu dibawa keluar Ramadan sampai dia nak berterusan puasa sepanjang tahun. Kecuali hari-hari yang diharamkan, contohnya hari raya dan juga hari-hari tasyrik. Adakah dibolehkan untuk kita berpuasa berterusan ni Ustaz? Baik, apa puasa wisal ni apa? Tu kena faham yang tu dulu. Puasa wisal mungkin ada di kalangan kita first time je dengar puasa wisal ni apa. Puasa wisal adalah satu jenis puasa yang ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berterusan tanpa berbuka sampai waktu malam dan dia boleh berlanjutan sehingga 2 hari ataupun lebih. Kalau 2 hari dia puasa, contoh macam saya start hari ni, hari ni katalah hari ni hari Isnin kata, saya puasa sampai hari Selasa. Isnin dan Selasa ni saya berpuasa berterusan tanpa saya berbuka walaupun dengan setitik air. Langsung tak buka puasa 2 hari berturut-turut. Tuan boleh buat tak? Kalau ada orang boleh buat, dia maksud dia melaksanakan puasa wisal. Bahkan Nabi SAW sendiri melakukan puasa demikian. Kata dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW tanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi saumi faqala lahu rajul minal muslimin innaka tuwasilu ya Rasulullah, qala wa iyyakum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi SAW melarang perbuatan puasa wisal. Jadi faham puasa wisal tadi kita sebut puasa yang tak berbuka langsung. Straight ni. Dalam bulan puasa.
Dalam bulan puasa tu dia puasa. Nabi SAW melarang lagu tu. Maka seorang lelaki pun bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya kamu sendiri melakukan al-wisal, wahai Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, siapa daripada kamu yang sama sepertiku? Sesungguhnya aku diberi makan dan minuman oleh Tuhanku semasa aku tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW boleh buat pasal apa? Sebab ini khas untuk Nabi SAW. Allah muliakan Nabi SAW dengan kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada manusia-manusia yang lain. Cumanya ada sebuah hadis Nabi SAW yang lain. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mendengar Nabi SAW sebut, la tuwasilu fa iyyukum arada an yuwasil. Janganlah kamu melakukan puasa secara berterusan. Siapa di kalangan kamu yang nak berpuasa, sallallahu alaihi Muhammad, secara berterusan, maka kata Nabi SAW, falyuwasil hatta sahar. Maka dia sambunglah sehingga waktu sahur. Maka kata para sahabat Nabi SAW, kata Nabi, para sahabat tanya, sesungguhnya kamu juga berpuasa secara berterusan Rasulullah. Maka Nabi menjawab, aku tak sama seperti kamu. Sungguhnya aku tidur, ketika aku tidur, ada Tuhan memberikan makan kepadaku serta memberikan minum padaku. Kalau nak buat juga, kata Nabi SAW, boleh nak puasa boleh. Puasa terus sampai waktu mana? Makan juga pada waktu sahur. Makan juga pada waktu sahur. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ulama usul fiqh apabila membahaskan ayat ini, perintah yang datang selepas larangan, berkata Allahumma salli ala Muhammad, Imam Asy-Syafi'i berpendapat setiap perintah yang datang selepas daripada larangan menunjukkan kepada hukum harus. Jadi boleh buat, nak buat juga? Boleh. Buat bila? Daripada Allahumma salli ala Muhammad, kita sahur, kemudian puasa. Orang buka puasa, kita tak buka puasa lagi. Puasa lagi, pergi tarawih, baca Quran, tidur sampai sahur. Baru dia makan balik. Dia panggil, lah ni orang duk buat lah Ustaz Anas. Dia panggil 1 meal a day. 1 meal a day. Sehari sekali makannya. Rutin. Dia panggil IF lah, intermittent fasting. Sekali makan. 24 jam tu dia sekali makan tu je. Tapi boleh minum ayak. Yang ni ayak pun dia tak minum juga. Ayak pun tak minum, makan pun tak. Kalau nak buat juga, buat pada waktu sahur, makan waktu tu. Itu salah satu daripada amalan Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi sendiri suka amalan macam tu. Cuma kita ni taklah kot. Nak puasa sehari pun macam tu punya teruk. Nak puasa lagi. Cumanya Nabi SAW buat apa? Biasalah umatku dalam kebaikan, mereka yang sallallahu alaihi Muhammad apa? Menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Dia sebab berpuasa terlalu panjang ini akan menyebabkan badan kita jadi letih dan lemah. Dan hukumnya pada mazhab Imam Syafi'i, hukum larangan Nabi SAW itu hukumnya ialah makruh tahrim. Makruh yang cenderung kepada pengharaman dia. Wallahu a'lam. Terus kekal bersama Tayyilah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bunga kemboja gugur berjejai, harum melati bersama kekwa. Hindari dosa, banyakkan amal, sucikan diri, bersihkan jiwa para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran Tayyilah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kami powerkan kepada anda pada pagi Ramadan ini dengan tajuk Puasa Itu Perisai. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Fadil Ustaz, kita sudah tak sedar dah di penghujung siaran ni. Oh, insya-Allah. Jadi kita nak cerita lagi Ustaz panjang lebar berkenaan dengan tadi Ustaz dah sebut perisai, larangan-larangan untuk berdusta dan sebagainya. Jadi kita nak memberi galakan Ustaz sebagai tambahan soalan Ustaz kepada anak-anak yang nak berpuasa. Mungkin galakan yang bagaimana yang kita boleh berikan, mungkin melalui ganjaran ke hadiah ke Ustaz sedikit nasihat kepada Ustaz. Allahumma salli. Tuan-tuan, memang kita Ustaz Ismail diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ni fardu ain. Kita kena ingat yang tu nah. Bila kita ada isteri, menjadi kewajipan kepada si ayah, si suami untuk mengajarkan kepada isteri kita fardu ain. 3 cabang ilmu. Akidah ataupun tauhid, fiqh ataupun ibadah dan tasawuf ataupun akhlak ataupun adab atau tazkiyatun nafs. Ni tanggungjawab bapa tahu untuk ajar lah. Tanggungjawab suami tahu. Bukan orang lain lah. Tapi kalau dia tak mampu, dia kena suruh. Dia kena bagi izin suami dia, isteri dia untuk belajar. Dan bila dia ada anak,
tanggungjawab ini diteruskan kepada si anak. Siapa kena ajak? Ayah kena ajak. Ayah tak sempat nak pergi kerja sebagainya, dia kena amanahkan tanggungjawab ni kepada si ibu untuk mengajak. Waktu mana yang paling baik, kata ulama, untuk mengajak? Nabi SAW sebutlah hadis, ajarlah anak kamu untuk solat pada usianya 7 tahun. Pukullah bila usianya 10 tahun dia tak mau buat. Ulama sebut, bila sebut tentang solat itu, termasuk di bawah dia tu semua pekerjaan ibadat yang lain, halal, haram dan sebagainya, turut juga diajak pada anak waktu usianya 7 tahun. Jadi 7 tahun ini tahun kritikal. Dia kena make sure anak dia untuk belajar berpuasa, belajar semayang. Walaupun belum ada tuntutan pada si anak tu pada waktu tu. Kena ingat tu elok-elok. Kan Ustaz Muhammad? Dia baligh nanti, barulah dia wajib untuk berpuasa. Tapi ajak awal ni pasal apa? Supaya amalan tu jadi lekat dalam kehidupan dia. Melekat dalam kehidupan dia. Sehari perintah solat 5 kali. Solat. Kali dengan berapa tahun? Daripada 7 tahun sampai 10 tahun. Dah lebih 5,000 waktu solat kita suruh. Lekatlah budak tu. Umur dia 11 tahun dah lekat dah semayang tu. Tutup aurat, lekat dah tutup aurat bila dia dah balik. Puasa, lekat dah puasa dia bila dia dah balik. Cuma tak perlulah terlalu awal. Ada orang anak dia 4 tahun dah suruh puasa budak tu. Sampai melepet budak tu puasa. Belum lagi waktu dia. Bagi dia makan dulu. Bagi dia. Tak apa nak praktis puasa bolehlah ambil sikit-sikit. Tapi 5 tahun dia tak tahu apa lagi. 4 tahun tak tahu apa lagi. 5 tahun tak tahu apa lagi. 6 tahun dah boleh dah. Dah boleh dah start praktis sikit. 7 tahun kritikal. Dah mula ajak lah. Oh sampai pukul 4. Oh lapar lah mak, lapar lah. Hari ni lah sikit lah. Tahan sikit. Tengok, bagilah makan sikit, bagi dia apa. Tak apa, nanti buka puasa sama-sama. Jangan buka puasa, dah pukul 4 petang buka puasa, lepas tu makan. Taklah, train. Start umur dia 7 tahun. InsyaAllah ganjaran pahala Allah akan berikan kepada si ibu dan si ayah yang mengajar anak-anak dia untuk berpuasa. Baik, boleh tak kita nak sogok-sogok dia sikit? Macam kita dulu upah-upah. Tuan-tuan, anak-anak dia tak faham lagi konsep dosa pahala. Kita boleh cerita kat dia dosa pahala. Dia panggil apa? Pendoktrinan. Kita masukkan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu apa semua, masukkan dekat dia supaya dia faham benda tu. Tetapi waktu tu dia lebih kepada benda-benda yang fizikal. Apa kalau aku buat ni aku dapat apa? Waktu tu dulu mak ayah kita ajak kita apa ni? Puasa sehari dapat sekupang. Dulu kita lah. Kita kira lah kalau sehari sekupang, kalau 30 hari 30 kupang. Oh, dia kira. Kita tak nak kira. Puasa lah seronok dapat duit tu pasal nak puasa. Dia sebagai satu, dia panggil apa? Semua pushing factor. Reward and punishment. Reward dia. Reward yang dia boleh dapat bila dia dah selesai untuk berpuasa. Tetapi kita still janganlah letak tu sampai bila-bila pun anak-anak puasa dapat yang tu. Tak. Dalam masa yang sama kita fahamkan dia bahawa dia adalah tuntutan daripada Allah dan ada ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang berpuasa. Ini hanyalah reward yang ayah boleh bagi dan ibu boleh bagi dalam keadaan menghargai usaha yang dia buat yang sedikit tu untuk berusaha berpuasa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Teringat dulu bila Ustaz sebut upah tu kan. Ada kawan-kawan dia ajak main bola, saya tengok dia semangat lain macam dia, terror dengan skill apa semua kan. Rupanya minum air pipe dekat dalam toilet kan. Allahu akbar. Keluar basah je kan. Allahu akbar. Jadi cerita dulu kawan-kawan. Kita tak buatlah, kawan-kawan yang buat kan. Jadi jangan tiru aksi ni Ustaz. Baik, jadi alhamdulillah Ustaz dan juga para penonton, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung siaran untuk tajuk pada pagi Ramadan ini, puasa itu perisai. Dan mungkin sebagai pelan tindakan pada pagi ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Kita akan melaksanakan ibadat puasa kita ini dengan sebaik-baiknya bila kita faham apa tuntutan dan konsep daripada puasa. Puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Bukan setakat tu saja. Tetapi kita bawa konsep keimanan dalam puasa kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang yang berpuasa, dia tak akan curi-curi minum air walaupun setitik. Tahan tu. Sampai pukul 11. Apa siapa ni? Ayok liuk. Apa semua tak tolak tu. Dia takut batal puasa. Punya jaga takut sekali batal puasa dia. Tapi masa yang sama tak semayang. Masa yang sama masih buat maksiat. Maksudnya puasa dia tak menjadi penghalang pun daripada dia melakukan benda-benda kemaksiatan yang lain. Sebab apa? Sebab dia tak faham konsep daripada puasa. Puasa ajak kita jadi orang yang beriman. Waktu kita duduk belakang, orang tak tahu kita tak melakukan kemaksiatan sepatutnya. Yang kedua, puasa mengajak kita jadi disiplin.
Pancul time dia. Waktu buka puasa pancul. Waktu sahur pancul. Waktu buka puasa lagilah pancul. Pukul 7.30 masuk maghrib, pukul 7 standby dah. Allah masuk mulut. Dia teri makan. Teri je. Jadi semalam tu Ustaz Somad, maka dia mengajak kita untuk disiplin. Puasa mengajak kita untuk kenai dan ingat orang-orang susah. Sebab tu kalau kita tak mampu puasa, Allah suruh gantikan dengan puasa juga. Kalau tak mampu untuk berpuasa, banyak fidyah. Fidyah kau siapa? Fidyah ta'amun miskin. Pergi cari orang miskin. Bukan lapak saja ingat macam mana keadaan orang miskin tak ada makan, ingat juga kesusahan orang-orang miskin dalam kehidupan mereka dengan kita banyak fidyah, dan kita juga banyak zakat fitrah. Zakat fitrah juga bagi pada orang miskin. Maka tuan-tuan, inilah konsep yang namanya takwa yang Allah ajar dan Allah nak berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maksud saya faham tuntutan daripada puasa. Usaha sungguh-sungguh untuk bagi puasa yang terbaik. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadikan Ramadan ini tuan-tuan, Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita. Tak pernah terbaik begini Ramadan kita. Puasa-puasa kita sungguh-sungguh. Tinggal kita dengan perbuatan maksiat. Sibukkan diri kita dengan ibadat sehingga kita tak sempat lagi nak buat perkara-perkara maksiat. Bahkan yang lara pun kita tinggalkan. Bangun qiyamul lail, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan membaca Al-Quran, perbanyakkan bersedekah, jadikan azam untuk jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan Fadil Ustaz, di pagi yang cukup barakah ini, bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan insya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Engkau terimalah daripada kami amalan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah daripada kami puasa kami, ya Allah. Engkau terimalah kami daripada kami amalan-amalan kebaikan yang kami lakukan dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Engkau panjangkanlah usia-usia kami, ya Allah, supaya kami dapat menghabiskan Ramadan ini dan sampai kepada Ramadan-Ramadan yang berikutnya, ya Allah. Supaya kami dapat terus beribadat kepadamu, ya Allah. Supaya kami dapat peluang untuk kami menambahkan amal kami di sisimu, ya Allah. Supaya terhapus segala dosa-dosa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan pengampunan di sisi-Mu, ya Allah. Redhalah kami atas setiap apa yang kami lakukan, ya Allah. Redhalah kami untuk syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami dalam golongan orang yang akan masuk ke syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair pada Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar selaku panel kita pada pagi ini. Semoga Allah Taala memberkati kehidupan Ustaz, menambahkan ilmu kepada Fadil Ustaz, dan mudah-mudahan dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat untuk terus membimbing kita insya-Allah dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, ayuh kita tangguhkan majlis kita Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak.